Shalom saudara dan saudari. Biarkanlah kita mendekati Allah dan kita nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku diberiku dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Bapa, kerana Engkaulah Bapa yang menemani kami sepanjang masa. Engkaulah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Ya Bapa, hanyalah Engkau yang patut kami sembahkan, yang patut kami pujikan. Bapa, pada pagi ini Bapa, biarkanlah sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Engkau sekali lagi mendekati kami. Engkau sekali lagi berbicara dalam hati kami, supaya kami memahami kehendak-Mu Bapa, supaya kami mengenali siapakah Engkau Bapa. Berkatilah kami pada pagi ini, supaya saat ini turut diberkati Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarlah kita membaca Mazmur 86 ayat 8 hingga 17. Tiada Tuhan yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang dapat melakukan apa yang telah Engkau lakukan. Semua bangsa yang telah Engkau cipta akan datang ya Tuhan, untuk menyembah-Mu dan memuji kebesaran-Mu. Engkau berkuasa dan melakukan perkara yang ajaib. Hanya Engkaulah Allah. Ajarlah aku kehendak-Mu ya Tuhan, dan aku akan menurutnya dengan setia. Ajarlah aku menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku akan memuji Engkau dengan sepenuh hati ya Tuhan Allahku. Aku akan mengisytiharkan kebesaran-Mu selama-lamanya. Betapa besarnya kasih-Mu untukku. Engkau telah menyelamatkan aku dari kubur. Ya Allah, orang sombong datang melawan aku. Sekumpulan orang kejam berusaha untuk membunuh aku. Mereka tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, sentiasa sabar, baik dan setia. Pandanglah aku dan kasihanilah aku. Kuatkanlah aku dan selamatkanlah aku, kerana aku mengabdi kepadamu seperti ibuku dahulu. Ya Tuhan, buktikanlah kebaikan-Mu kepadaku. Maka mereka yang membenci aku akan tersipu-sipu ketika melihat Engkau menghiburkan dan menolong aku. Nah saudara dan saudari, kalau kita masih ingat semalam kita bincang bahawa doa Daud tidak dikabuli. Walaupun tidak dikabuli, tapi Daud tetap berdoa, merayu kepada Allah. Nah hari ini walaupun doa belum dikabuli, tetapi Daud fokus untuk memuji kebesaran dan kemuliaan Allah. Nah kalau kita lihat 8, 9, 10, 3 ayat ini membuat perbandingan cukup ketara yang menunjukkan bahawa tiada Tuhan lain yang seperti Allah yang dia percayakan. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat 8 sampai 17, boleh didapati 7 kali. 7 kali secara ulang-ulang dia menyeru, Ya Allahku, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, Ya Allahku. Walaupun dia belum mendapat sebarang respon daripada Allah, tapi dia tetap percaya dengan teguhnya, Ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Engkaulah harapanku. Nah, saudara dan saudari, di sini dia buat perbandingan untuk menunjukkan bahawa hanya Allah seorang sahaja Allah yang boleh disembah, yang boleh dipujikan. Ayat 8 dia kata, tiada Tuhan yang seperti Engkau ya Tuhan. Nah, di syurgawi, di bumi syurgawi, tiada Tuhan lain, bahkan tiada malaikat lain yang boleh setanding dengan Allah. Nah ayat 8b,
Tiada yang dapat melakukan apa yang engkau lakukan. Nah, ini disebut dari segi alam semesta. Dari segi alam semesta, dari segi penciptaan. Tiada orang lain yang boleh menciptakan alam semesta yang begitu hebat, yang begitu canggih, yang begitu cantik seperti yang engkau lakukan. Nah, ini dari segi syurgawi, dari segi alam semesta, tiada yang setanding Allah. Ayat 9, dari segi umat manusia yang diciptakan. Apa dia kata? Semua bangsa yang telah engkau cipta akan datang, ya Tuhan, untuk menyembahmu dan memuji kebesaranmu. Nah, dari segi umat manusia yang dicipta, semua bangsa yang dicipta oleh Allah, tiada Tuhan lain, tiada orang lain yang mampu mencipta. Bill Gates pun tak dapat, ya. Alibaba pun tidak dapat. Tiada orang lain yang boleh mencipta manusia. Walaupun boleh cipta handphone Huawei, mencipta komputer, mencipta apa-apapun. Tapi tiada seorang pun yang mampu menciptakan manusia yang begitu rumit, yang begitu cerdik, yang begitu pandai. Nah, saudara dan saudari, hanyalah Allah itu Tuhan dan dialah Allah. Ayat 10. Kalau berbanding dari segi perkara-perkara perbuatannya, apa dia katakan? Engkau berkuasa dan melakukan perkara yang ajaib. Hanya engkaulah Allah. Wow, dari segi perbuatan. Kalau kita boleh tahu, apakah perkara yang paling hebat dalam sejarah ini? Tiada lain, tiada bukan, memang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah perbuatan yang paling ajaib, betul kan? Dan bila orang Farisi, bila orang Saduki, bila imam, mereka minta mujizat daripada Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus kata? Selain daripada mujizat Yunus, tiada mujizat yang lain. Apa mujizat Yunus? Iaitu mati 3 malam dan bangkit pada hari ketiga. Dan saudara dan saudari, mujizat yang paling hebat, paling besar dalam sejarah adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari di atas kayu salib. Nah, saudara dan saudari, inilah menunjukkan bahawa tiada Tuhan lain, tiada orang lain yang mampu melakukan perkara yang begitu besar, begitu mulia, yang sama seperti Allah. Nah, dari syurgawi sampai alam semesta, sehinggalah umat manusia, dan bila kita berbanding perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tiada seorang pun dari pelbagai aspek, mana-mana aspek, tiada seorang pun yang boleh setanding Allah kita. Amin. Nah, saudara-saudari, kalau kita perhatikan, waktu sekarang, Daud begitu down sebenarnya. Begitu berseorangan, bersunyian. Dia begitu kehilangan harapan. Begitu memerlukan kekuatan. Tapi dia masih boleh fokus untuk menyembah, untuk memuji Allahnya. Nah, saudara dan saudari, itulah sebabnya Allah mula meresponi. Ayat 11 sampai 13. Allah mula meresponi doa daripada Daud. Bila Daud memuji Allah, Allah mula meresponi. Apa dia meresponi? Dia kata, ajarlah aku kehendak-Mu. Nah, inilah selalu bila kita doa. Bila kita doa, Tuhan tidak mengubah persekitaran. Tuhan tidak mengubah kita punya musuh. Tetapi Tuhan mengubah hati kita, mengubah fikiran kita. Nah, apa dia kata? Ajarlah aku kehendak-Mu, ya Allah, dan aku akan menurutnya dengan setia. Ajarlah aku menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku akan memuji Engkau dengan sepenuh hati, ya Tuhan Allahku. Aku akan mengisytiharkan kebesaran-Mu selama-lamanya. Betapa besarnya kasih-Mu untukku. Engkau telah menyelamatkan aku dari kubur. Nah, saudara dan saudari, lepas berdoa, Allah mengajar Daud untuk fokus dan meneruskan memuji Allah. Ya, seolah-olah memberitahu Daud bahawa jangan kamu asyik-asyik lihat kepada masalah ataupun musuh kamu, tetapi lihatlah kepada saya. Begitu hebat saya, begitu besarnya saya. Nah, saudara dan saudari, inilah apa yang dikatakan di sini. Respon Allah membantunya untuk melihat perbuatan dan penyelamatan Allah di atas Daud dari dulu sampai sekarang. Itulah dia kata, betapa besar kasih-Mu, ya, bagaimana Engkau menyelamatkan aku sepanjang saya menjadi raja. Dari saya menjadi gembala, Engkau menyelamatkan saya. Lepas tu berhadapan dengan Goliat, Engkau menyelamatkan saya. Lepas tu berhadapan dengan Saul, Engkau menyelamatkan saya. Lepas tu berhadapan dengan negara-negara jiran, Engkau menyelamatkan saya. Nah, saudara dan saudari, bila kita mengimbas kembali, bila kita memusatkan penglihatan di atas Tuhan, baru kita nemu, baru kita tahu bahawa rupa-rupanya
perbuatan Tuhan sungguh hebat di atas kita. Bukan di atas orang lain, tapi setiap kita. Setiap kita mempunyai kesaksian yang luar biasa. Tidak perlu kita hanya asyik-asyik ingin mendengarkan kesaksian orang lain. Sebenarnya setiap kita mempunyai cerita, mempunyai perbuatan Allah yang sungguh ajaib, sungguh mulia. Amin. Nah, saudara dan saudari, inilah mengingatkan kita bahawa hari ini waktu kita menghadapi masalah, jangan kita asyik-asyik muram terhadap masalah itu. Tetapi kita perlu angkat kepala, angkat mata, lihat kepada langit, lihat kepada Tuhan, dan kita lihat betapa baik, betapa kasih, betapa mulia, betapa ajaibnya. Nah, saudara dan saudari, orang bukan Kristen selalu kata, kamu orang Kristen, bercakap dengan udara saja, tipu diri sendiri. Adakah kita tipu diri sendiri? Tidak. Bila kita berdoa, kita yakin ada seorang Allah di situ yang mendengar dan sedia mengabuli doa kita. Dan bila kita memusatkan pelihatan kepada Allah yang sedang mendengar seruan kita, wow, kita diberi kekuatan kerana kita nampak Allah yang sungguh hebat, sungguh besar, sungguh ajaib. Tiada masalah lain yang boleh menggonggong kita, yang boleh menakdoki kita. Amin. Nah, saudara dan saudari, kalau kamu tanya saya, pernahkah saya menghadapi masalah? Saya boleh katakan banyak. Ya, 2 hari lalu bila saya minum bersama dengan seorang kawan. Dia cakap, Nicholas, bagaimana? Kenapa Tuhan begitu comel, dia kata. Betapa selama ini berbelasan tahun, tak kira kamu pergi ke mana, kamu menghadapi masalah besar, dia kata. Tak kira kamu pergi gereja mana, kenapa kamu asyik-asyik dibuli. Bukan kata gereja sekarang bully saya, bukan. Maksud saya, dalam pelayanan itu, sepanjang pelayanan saya macam tidak begitu lancar. Macam betapa banyak kesulitan, betapa banyak masalah yang melanda. Macam tidak pernah berlaku di atas pastor-pastor lain, tetapi semua itu berlaku di atas kamu. Kasihan kamu. Dia cakap macam tu. Tapi saudara dan saudari, sewaktu dia cakap, saya kata, puji Tuhan, semakin saya didesak, semakin saya menghadapi masalah, semakin saya bertumbuh, semakin saya kuat, semakin saya ditegurkan iman, dan semakin saya memuji Allah. Wow. Ada juga seorang kawan kata, kamu macam tidak dapat ditewaskan, tidak dapat dijatuhkan. Bila jatuh, orang Cina kata, pu tahu. Bila jatuh, diri lagi. Bila jatuh, diri lagi. Bila jatuh, diri lagi. Dia kata, memang tidak dapat dijatuhkan. Ya, saudara dan saudari, memang saya bersyukur. Kerana setiap kali sewaktu saya menghadapi masalah, saya memang melihat kebesaran Allah. Sehingga saya ada iman yang besar. Saya yakin Allah pasti boleh. Allah pasti mampu menyelesaikan masalah. Sehinggalah orang lain kata saya gila. Bagaimana kamu begitu beriman? Bagaimana kamu begitu positif? Saya positif bukan kerana saya kuat. Saya positif kerana saya nampak Allah yang sungguh hebat, yang tiada setandingnya. Itulah saya baru dapat positif. Kalau Allah saya lauya, mana dapat saya positif? Betulkah? Nah, saudara dan saudari, inilah mengingatkan kita, waktu menghadapi masalah, lihat Allah, pandang Allah, dan telitilah kebaikan, kemuliaan, kebesarannya, sehingga kita boleh mendapat harapan, boleh mendapat kekuatan. Nah, saudara dan saudari, seterusnya, ayat 14 sampai 17. Daud teruskan untuk menyerahkan musuhnya ke dalam tangan Allah yang luar biasa itu. Nah, dia kata, ya Allah, orang sombong datang melawan aku. Sekumpulan orang kejam berusaha untuk membunuh aku. Mereka tidak mempedulikan engkau. Nah, dia kata, saya ada musuh, saya ada masalah besar. Tetapi, ayat 15 kata, tetapi engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, sentiasa sabar, baik dan setia. Nah, di sini Daud tetap mahu memberi peluang kepada musuhnya. Ya, walaupun dia kata mereka begitu jahat, begitu celaka, tapi engkau penuh sabar, engkau penuh baik, engkau penuh setia. Kalau bolehlah, ampunilah mereka. Kalau boleh, insafkanlah mereka. Kalau boleh, ubahkanlah mereka. Kalau boleh, berikanlah peluang kepada mereka. Nah, ini adalah doa Daud, ya. Dia bukan minta Tuhan bunuh musuh dia. Tidak. Dia minta Tuhan sabar, baik dan setia terhadap musuh itu. Pandanglah aku dan kasihanilah aku. Kuatkanlah aku. Nah, dia kata, saya serahkan musuh kepada kamu. Kamu sendiri yang ubahkanlah mereka. Bagi saya, kuatkanlah saya. Ya, bagi saya, kasihanilah saya. Bagi saya, selamatkanlah saya. Ini adalah doa. Bila kita serahkan musuh kepada Tuhan, kita yakin Tuhan akan belas kasihan, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan selamatkan saya. Nah, ayat 17 kata, buktikanlah kebaikanmu. Maka mereka yang membenci aku akan tersipu-sipu ketika melihat engkau menghiburkan dan menolong aku. Nah,
Ini dia tidak peduli lagi lawan. Dia tidak peduli lagi musuhnya. Semua musuh dia kata, nah Tuhan saya serahkan kepada kamu. Itu kamu uruskan. Yang saya mau uruskan adalah diri saya. Kuatkan saya, teguhkanlah saya supaya saya dikuatkan. Bila saya dikuatkan, bila saya dihiburkan, digembirakan, orang musuh itu semua akan peng. Semua akan terpelanting. Kerana mereka lihat begitu besar kuasa Allah di atas kita. Amin kah? Nah saudara dan saudari, bila kita menghadapi musuh, bila kita menghadapi masalah, jangan asyik-asyik kita dikepung ataupun diperangkap oleh masalah itu. Serahkan masalah itu kepada Allah. Kita yakin Allah ada cara yang tersendiri. Dan kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Kita yakin Allah boleh menghiburkan, menguatkan, menggembirakan kita. Amin. Nah saudara dan saudara, hari ini saya tidak tahu apa masalah kamu hadapi. Mungkin siapa musuh kamu, saya pun tidak tahu. Mungkin pastor menjadi musuh kamu. Mungkin AJK menjadi musuh kamu. Nah saudara dan saudari, serahkan musuh kamu kepada Tuhan. Saya selalu ajak anak saya, bila mereka gaduh, Ezekiel itu selalu komplain dengan saya, Papa, kakak pukul saya, kakak ambil barang saya dan sebagainya. Saya bukan ajar dia balas dendam. Tidak. Saya ajar dia, serahkan kakak kepada Tuhan. Tuhan akan mengadili. Itu dia cakap dengan kakak, hoi, Tuhan akan menghukum kamu. Nah itulah, dia sudah tidak marah. Dia main permainan dia lagi. Dia serahkan musuh. Itu saya ajar mereka. Serahkan musuh kepada Allah. Allah akan mengadili. Allah akan uruskan. Sama ada betul ke tidak, Allah akan uruskan. Yang penting kita terus bersuka cita. Terus bergembira. Kerana Allah kita akan menghiburkan kita, menggembirakan kita, menyelamatkan kita, dan menguatkan kita. Amin kah tidak, saudara dan saudari? Hari ini, serahkan segala masalah kamu kepada Tuhan. Kerana Tuhan kata, kuk dan beban saya adalah ringan. Kalau kita ikut cara Tuhan, kita akan merasa ringan, merasa bebas. Yang segalanya, jangan kita pula, selalunya kita dilawan, kita dianiaya, kita dibuli. Tapi kita pula yang memburamkan diri sendiri. Asyik-asyik fikir, asyik-asyik menangis. Kita sebenarnya yang memerangkap. Musuh belum tumbuk kita. Kita pula yang tumbuk diri sendiri. Kerana kita memerangkap kita dengan masalah itu, muram sahaja hari-hari. Tak perlu, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menguruskan. Tuhan juga akan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur. Melalui Mazmur pada hari ini, Engkau memberi penghiburan dan memberi petunjuk yang begitu hebat kepada kami. Engkau mengajar kami untuk tetap memuji Engkau walaupun dalam kesusahan yang besar. Engkau mengajar kami untuk fokus kepada kebaikan dan kemuliaan-Mu sewaktu berhadapan dengan musuh. Bila kami nampak melihat kepada Engkau, baru kami tahu tiada orang yang standing Engkau. Tiada lawan yang boleh standing-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur kerana Engkau akan mengadili semua musuh kami. Kami serahkan semua musuh dalam tangan Tuhan, dan biarkanlah Engkau kuatkan, kasihani kami, dan sembuhkanlah kami, selamatkanlah kami, supaya kami tetap bersuka cita, tetap positif, tetap gembira setiap hari. Kerana kami ada seorang Allah yang cukup hebat, cukup kuat, cukup besar. Bila Allah ada bersama kami, siapa dapat melawan kami? Terima kasih Bapa, kerana Engkau bersama sebarisan, sepakatan dengan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.